Good morning guys. Semalam ada mini assembly dari 8 malam sampai 11 malam. Sambung lagi malam ni mini assembly 8 malam sampai 11 malam. Kerja 8 pagi sampai 5 petang. Sambung 8 malam sampai 11 malam. Itulah kerja saya untuk sampai esok tu. Esok hari sampai hari ni kemarin dan hari ni mini assembly. So bawa laptop pergi rumah supaya boleh enjoy lah mini assembly tu. Kita enjoy guna laptop besar, tengok semua orang dalam Zoom apa semua. Jangan guna handset kecil-kecil. Bagus juga guna handset mobile kan, tapi bila guna handset tu tak enjoy lah. Kita punya program yang besar, kita guna handset saja, tak dapat tengok semua benda lah. So pagi-pagi ni kita warming up dulu. Kita warming up. Nanti saya nak buang sampah sikit dalam kereta saya ni. Bukan dalam kereta, dari rumah saya nak buang terus dalam dekat dalam ATM ada tempat buang sampah ni. So warming up. Waktu pagi kita mau bercakap tentang sedikit tentang perjanjian Malaysia 1963. Perjanjian Malaysia 1963 semua kita tahu kan. Lepas tu dekat YouTube saya, dia ada lagi orang tanya seolah-olah perjanjian Malaysia tu suatu yang disembunyi-sembunyi. Betulkah benda tu disembunyi-sembunyikan? Berada di bawah Official Secret Act lah kononnya perjanjian Malaysia ni. Saya jawab, kita tak boleh nak ketawa benda macam ni juga sebenarnya. Sebab kadang-kadang orang ingat benda tu memang macam tu. Tengok sampai macam tu sekali. Orang yang tak diajar tentang perjanjian Malaysia tu 1963 tu, sampai macam tu sekali dia fikir pasal perjanjian Malaysia. Dia ingat benda tu satu yang sangat tak boleh sentuh ni, tak boleh cerita ni. Kadang tangkap. Tengok betapa teruknya manusia sudah kena, orang Malaysia ni kena brainwash tentang perjanjian Malaysia 1963. Dulu waktu saya kecil kan, sampai cikgu cakap tak boleh cakap pasal minyak dan gas kat Sabah dengan Sarawak. Tak boleh cakap, dia cakap. Kau tak kena tangkap. Baik. Pelik lah kan. Kami budak-budak tak peduli pun benda-benda macam tu dulu. Yang saya peduli, saya cuma peduli main bola saja. Saya suka main bola. Tapi sentimen tu dia dibawa kepada budak-budak kan. Dia jadi masalah dalam otak tu. Olah kita ni kena brainwash dari kecil. Ada benda yang kita kena hati-hati supaya kita tak boleh bercakap. Walhal benda tu sebenarnya hak kita. Hak kita untuk bercakap tentang benda tu, untuk kita dapat hak kita tu, untuk kita bernafas, untuk kita bernyawa. Kalau tak ada hak tu, kita matilah. Tak ada duit apa semua. Sebab tu kita bercakap tentang perjanjian Malaysia 1963. Itu hak kita. Semua special right untuk Sabah dengan Sarawak, hak-hak Sabah dengan Sarawak tu asal dia daripada perjanjian Malaysia 1963 dan rundingan antara kerajaan, iaitu IGC report. Sebab tu kita bercakap tentang dua dokumen ni. Dua dokumen ni yang menjadi asas asas untuk hak-hak orang Sabah dengan Sarawak. Jadi orang tanya, ada lagi juga orang tanya, mana perjanjian Malaysia 1963 di dalam perlembagaan? Contohnya perlembagaan persekutuan kan. Mana kataan perjanjian Malaysia 1963 tu? Tanya lagi. Sampai dia buat, siapa tak tahulah apa macam mana bukan ini. Mereka dapat info daripada kena suap-suap orang kan rasanya. MP Adun ke apa ke, siapa tak tahu, menteri ke. Mereka ni hidup dia kena suap-suap je. Orang suap macam ni mereka percaya je. Tapi tak semua macam tu lah. Mereka semua pun pandai juga. Taklah bodoh sangat macam tu kan. Tapi nampak sangat macam kena suap-suap je. Tanya, mana perjanjian Malaysia 1963 dalam perlembagaan persekutuan? Kalau kita cari-cari dalam perlembagaan persekutuan Malaysia tu, tak ada perkataan perjanjian Malaysia 1963.
Sebab perjanjian Malaysia 1963 tu istilah akademik saja untuk memudahkan kita bercakap tentang perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963. Kalau kita tengok heading perjanjian Malaysia tu, dia tulis agreement between North Borneo, North Borneo, Sabah, tu kan, Sarawak, Singapura, United Kingdom, apa semua tu, panjang-panjang dia tulis agreement untuk berkaitan dengan pembentukan Malaysia tu. Kita secara akademik dah, kita mudahkan saja dia dengan sebutan perjanjian Malaysia 1963. Kita tengok dulu kan, sampai nak buat amendment kecoh-kecoh artikel 1 tu, sebab tak ada perkataan perjanjian Malaysia 1963. Takkan nak letak perkataan perjanjian Malaysia 1963? Tak ada dokumen bernama perjanjian Malaysia 1963. Itu cuma istilah akademik untuk kita mudahkan kita sebut perjanjian yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 tu, iaitu agreement itu relating to Malaysia apa semua tu. Itu kena faham. Yang kita kena faham, mana dalam perlembagaan persekutuan tu yang ada isi daripada perjanjian Malaysia tu kan. Saya guna istilah akademik tu, perjanjian Malaysia 1963 tu. Mana dalam perlembagaan tu sendiri kan, perlembagaan persekutuan tu sendiri sudah dipindah mengikut terma dan syarat yang diperuntukkan di dalam IDC report dan perjanjian Malaysia 1963. Terma-terma tu semua sudah dimasukkan di dalam perjanjian Malaysia 1963. Tak perlu kita tanya lagi. Yang kita kena tahu sebenarnya, mana perjanjian Malaysia tu 1963 dalam perlembagaan persekutuan tu ialah macam mana proses terma-terma daripada Annex A tu sampai Annex F ke. Annex tu semua, Annex terutama Annex A dalam perjanjian Malaysia 1963 tu, yang kita kena tahu macam mana proses section-section yang ada di dalam Annex A tu dimasukkan di dalam perlembagaan persekutuan Malaysia. Semua terma tu dalam perjanjian Malaysia tu sudah dimasukkan di dalam perlembagaan persekutuan Malaysia. Cara untuk memasukkan terma tu ada proses dia, proses perlembagaan. Bukan kita main copy paste saja. Perlembagaan tu kan, daripada perjanjian Malaysia tu, cara dia dimasukkan di dalam perlembagaan Malaysia ialah melalui syarat yang diberi oleh perjanjian Malaysia tu sendiri. Ada satu artikel, kalau tak silap saya, artikel 2, tak ingat saya lah artikel mana, 1, 2 ke 3 artikel perjanjian Malaysia tu sendiri. Syarat perjanjian tu ialah Persekutuan Tanah Melayu dia kena laksanakan Gubal Malaysia Act untuk memasukkan Annex A dalam perjanjian Malaysia tu ke dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, untuk memasukkan, untuk memindah dan untuk menambah atau untuk membuang peruntukan yang ada dalam perjanjian Malaysia tu ke dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1963 tu. Dia ubahlah semua kat situ. Proses inilah sebahagian daripada perjanjian Malaysia. Perjanjian Tanah Melayu tu dia bukan pindah sugati, dia takkan pindah kalau tak ada dalam perjanjian tu. Dalam perjanjian tu disuruh pindah, dia pindah lah. Apabila dia pindah, dia masukkan semua terma-terma perjanjian Malaysia 1963 tu ke dalam perlembagaan Malaysia. Macam tu lah proses dia. Proses secara berperlembagaan. Ada proses untuk memasukkan terma-terma pembentukan Malaysia tu ke dalam perjanjian Malaysia tu ke dalam Persekutuan Malaysia punya perlembagaan. Okey, sekejap lah saya sambung balik. Nanti saya nak buang sampah belakang kereta dulu.
dah kembali. So kita sambung. So semua peruntukan yang ada di dalam perjanjian Malaysia tu sudah dimasukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. So semua terma-terma tu kan yang berasal daripada Perjanjian Malaysia 1963, contohnya pindaan artikel 1, artikel 161E, artikel yang ada banyak-banyak huruf tu, mostly daripada Perjanjian Malaysia 1963. Dan ada jadual baru untuk Sabah dengan Sarawak. Kita ada special list 2A. Itu semua datang dia daripada Perjanjian Malaysia 1963. Semua benda itulah Perjanjian Malaysia 1963. Banyak sekali dia tulis dalam Perlembagaan Persekutuan tu kan. Lepas tu tanya lagi, mana ni Perjanjian Malaysia 1963 dalam Perlembagaan Persekutuan? Terma tu semualah yang dimasukkan daripada Perjanjian Malaysia. Itulah Perjanjian Malaysia yang dimasukkan tu. Terma-terma daripada Annex A tu semua Perjanjian Malaysia tu, yang memindahkan semua Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tu, yang menambah lagi, yang menolak lagi apa-apa peruntukan yang tak berkaitan. Itu semua yang berasal daripada Annex A tu. Itu semualah Perjanjian Malaysia 1963. Ada lagi orang tanya, mana Perjanjian Malaysia 1963? Jadi tak ada kuat kuasa Perjanjian Malaysia. Sebab tu kita kena baca perlembagaan. Kalau tak baca perlembagaan, kita tak tahu macam mana perlembagaan tu berfungsi, macam mana proses berperlembagaan tu kita tak faham kalau kita tak baca perlembagaan. Tapi kita tak perlulah tergesa-gesa nak faham kan. Dia take time. Kalau kita pergi kelas pun, kita bukan pergi sehari. Kalau rendah pun kita belajar 5 hari seminggu. Kalau kita belajar satu subjek, macam tu. Okey, tu jelas. Apa-apa yang sudah dimasukkan daripada Perjanjian Malaysia tu ke dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tu, semua terma tu ialah Perjanjian Malaysia 1963. Kemudian satu lagi, saya mau bercakap tentang Malaysia Day. Apa kepentingan memberi definisi kepada Malaysia Day tu? Ni sangat berkaitan dengan peruntukan daripada Perjanjian Malaysia yang dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan tadi tu. Dah dimasukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan kan. Kebanyakan peruntukan yang daripada Sabah dengan Sarawak tu, bila dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan tu, dia cakap pada Malaysia Day peruntukan ni akan di macam ni. Pada Malaysia Day Sabah dengan Sarawak jadi States of Malaysia. Pada Malaysia Day inilah wilayah laut Sabah dengan wilayah teritori Sabah dengan Sarawak. Pada Malaysia Day laksanakanlah peruntukan kewangan ini semua. Dalam Perlembagaan Persekutuan tu, daripada yang berasal daripada Perjanjian Malaysia 1963 tadi tu, memang dia tulis mostly macam tu. Banyak tu perkataan Malaysia Day dalam Perlembagaan Persekutuan tu, tapi tak ada definition Malaysia Day. So apalah kepentingan definition Malaysia Day tu yang kita perjuangkan dari dulu tu kan. Baru dia nak masukkan. Waktu dia masukkan panjang je lah. Walhal definition dia simple saja. Walhal sebab mereka dah kena perangkap tu, mereka tak tahu apa benda Malaysia, kepentingan Malaysia Day 1963. Lepas tu mereka tak faham sangat mana Perjanjian Malaysia 1963 dalam perlembagaan tu. Mereka tak faham. Sedangkan semua peruntukan tu dah dimasukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Semua peruntukan tu lah Perjanjian Malaysia 1963. Tapi perkataan Malaysia Day tu dia tak beri definisi undang-undang. Kalau kita tengok semua negara dekat dunia ni kan, dari Afrika, negara-negara yang koloni British kan, dia cakap tarikh dia merdeka tu. Tarikh yang dia merdeka tu dia tarikh yang berkuat kuasa perlembagaan dia tu. Tu senang. Dia tulis tarikh, dia tak beri nama pun tarikh tu. Tapi apabila kita membentuk Persekutuan Malaysia ni bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu, style yang digunakan di dalam Persekutuan Tanah Melayu untuk mendefinisikan sesuatu tarikh tu kita guna juga. Kita tak boleh pergi jauh. Nanti ramai pemimpin Persekutuan Tanah Melayu tu keliru, dia tak faham apa benda ni.
kalau kita tak guna style perlembagaan dia. Kalau kita belajar berperlembagaan daripada Persekutuan Tanah Melayu juga, dan untuk memudahkan Persekutuan Tanah Melayu ni mentadbir Malaysia dan guide atas teritori itu, dia kena guna cara perlembagaan dia juga, supaya senang untuk semua pihak. Yang ni saya dah terangkan sebelum ni. Tapi kenapa Malaysia Day tu kita kena beri definition. Tujuan dia supaya 16 September 1963 tu kan hari Malaysia kan, semua peruntukan di dalam perlembagaan yang berkaitan dengan penjajahan Malaysia tu berkuat kuasa pada 16 September 1963. Suatu kepentingan hari Malaysia tu diberi definisi. Kalau saya cakap Malaysia Day kan, bila lah Malaysia Day tu? Semua sebelum ni kan, sebelum mereka bagi definisi tu, bila lah Malaysia Day? Okey, saya nak beri kamu makan pada hari ini. Bila lah hari ini tu? Pukul berapa? Tak tahu. Saya akan beri kamu makan pada hari bapa sedunia. Bila lah hari bapa sedunia tu kamu nak beri saya makan tu? Bila? Jadi tak dapat nak, kamu nak beri makan pun tak dapat. Kamu pun tak tahu bila tarikh dah tu. Kamu cuma beri nama saja, beri kata nama khas. Macam tu juga Malaysia Day. Contohnya peruntukan untuk contoh saja, untuk beri duit kepada Sabah dengan Sarawak tu 5,000 pada Malaysia Day. Tapi bila Malaysia Day tu tak diberi dalam perlembagaan? Kita tak tahu bila. Kita tahu, memang kita tahu 16 September, tapi dalam perlembagaan dia tak beritahu 16 September 1963. Bermula daripada 16 September 1963 tu. Kita tak tahu. Ni blur lah. Bila nak beri? Itu strategi dia. Cara dia tak mahu laksanakan penjajahan Malaysia dari 1963 tu. Dia memang sengaja tak mahu beri definition Malaysia Day. Walaupun cara untuk beri definition Malaysia Day tu pun sudah diberi dalam perlembagaan sebenarnya, tapi dia tak mahu ikut. Dia biar kita nak tutut-tutut, nak teriak-teriak, nak tampar-tampar, buka mulut mereka, baru mereka nak buat. Itu buat muka bodoh. Ya, itu kepentingan Malaysia Day. Ya. Oh, thank you Brother Pian. Thank you Bro Malan. Thank you. Saya nak cakap pasal Malaysia Day saja tadi, untuk terangkan yang Malaysia Day ni kita kena beri secara ringkas dia lah sebelum saya habiskan. Kita nak beri definition dia, sebab kita nak tahu exactly tarikh dia. Sebab kalau kita cuma sebut Malaysia Day dalam perlembagaan, tak wujud tarikh dia, jadi semua peruntukan perjanjian Malaysia yang dimasukkan beratus-ratus tu kan, dimasukkan di dalam perlembagaan tu, tak dapat nak dikuatkuasakan. Bermula daripada tarikh bila, kita tak tahu. Jadi dia boleh sembang kencang. Malaysia Day tu dibuat bila-bila dia suka je lah. Macam dia nak sambut hari Malaysia tu, suka hati dia lah nak sambut. Tak ada pun letak dalam Malaysia Day dalam perlembagaan. Brother Pian, betul. Serupa juga statement, Jambatan Labuan akan dibina, tapi tak tahu bila lah tarikhnya. Buatlah perjanjian dia, tarikh dia. Buat macam kita buat pembentukan Malaysia ni kan. Yang pertama kita ada agreement in principle tu. Agreement in principle tu buat joint public statement, sign. Joint public statement nak buat perjanjian Malaysia tu, Jambatan Labuan tu bila. Buat joint public statement, sign kan dia. Baru buat betul-betul. Ni tak ada sign apa-apa, sembang kencang saja macam saya. Tak ada lah nak buat apa-apa kan. Okey, jom kita kerja hari ni. Kita sambung lagi selepas semua kat office. Malam ni pun tak dapat nak buat live stream, ada assembly sampai 11 malam. Okay, thank you for watching, and can share this video. Everything is public.